kat sini ada engulfing by, lepas tu ada sideway, lepas tu kenapa zone ni tak respect? Sebab kan dekat LTF ni dia tak ada buat RBS, maknanya resistance become support, maknanya dia nak naik, dia tak ada buat pun tanda-tanda nak naik. Apa yang saya faham lah, bila dia tak ada buat dekat M1 atau M5 dia tak ada buat cara nak naik, so kita kena tunggu untuk counter lah, maknanya kita kena tunggu untuk counter sell. So bila kita tengok kat sini ada engulfing besar dekat engulfing besar. Bila engulfing besar dekat area kawasan untuk buy, tapi dia buat engulf sell, so kita dah kena tahu lah yang kes tu kita tak boleh buy lah, kita kena cari counter untuk sell. So EF ni sebagai tanda untuk tukar arah, maknanya tukar arah daripada buy ke sell. So EF ni sebagai tanda tukar arah lah, macam ikut structure market lah. Okay. Seperti mana, sebab saya menggunakan engulfing, so saya akan bermula direction saya daripada H4. So bila kita tengok H4 kat sini, kita dah perasan dia buat engulf. Bila dia dah buat engulf dekat, kejap, nak tak nak engulf, cara nak hold lah, apa yang saya belajar lah, nak tak nak engulf H4, dia akan pergi dekat engulf H4. So bila engulf kat sesuatu time frame tu, exit dia dekat engulf time frame tu juga. So kita kena tengok H4 dia dah buat engulf, so kita kena perhati kat dalam zone ni, apa yang saya belajar lah, perhati kat dalam zone H4 engulf untuk potensi untuk buy. Tapi sekarang ni tak ada satu punya respect dekat lower time frame, so bila tak ada, kena tengok kat lower time frame jugalah. Tapi bila tengok tak ada satu pun respect, so kita kena hold je lah kita punya tu dekat tempat-tempat zone-zone ni. Ini sebab saya menggunakan engulf, so saya akan pastikan confirmation tu kat dalam zone tu. So kita tengok yang pertama dekat M15. Kalau saya akan buka ke M5, M1 sekali, tapi untuk H4 ni saya akan buka sampai M15. Kita tengok, okay, dia dah buat engulf buy. So sebab tu maknanya cara E to E tu tak boleh digunakan sangat lah, sebabkan engulf dekat H4, tapi M15 tak respect, sebab dia buat engulf tapi dia turun juga. Sebab kalau saya akan cari, apa yang saya belajar, saya akan cari trend penukaran arah. Sebagai contoh, kita kena buat engulf fill lah dekat LTF. Dia tak ada pun buat support become resistant. Dia tak ada pun buat resistance become support. So sebab tu dia jatuh. Resistance become support, dia sepatutnya dia naik, tapi dia jatuh lagi. Dia buat SBR dekat low time frame. So dia akan jatuh. So sampai kat satu tahap kita tengok dia dah mula-mula nak sideway menandakan trend tu melemah ataupun penukaran arah. Sebenarnya saya tengok kat sini kenapa dia respect zone H4 yang kat bawah ni. Look to the left lah macam biasa, tapi kenapa dia respect zone H4 yang kat bawah ni? Seperti mana yang kita dapat lihat, dia ada buat resistance become support. So bila resistance become support, kita akan tunggu untuk entry buy lah dekat lower time frame. Dekat tepi tu saya akan cari resistance become support juga untuk entry dekat lower time frame. M1 lah selalunya saya cari M1 je. Sebab tu kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang tak jadi, sebab M1 kan terlalu cepat bergerak kan, volatile lagi GBP, AJJ. So dia akan ikut H4 lah. So dia akan naik, dia akan ikut H4. So dia akan naik. Kita akan monitor setiap zone. Contoh kat M15 dia dah buat engulf. So saya akan monitor dekat zone M15 macam mana, ada tak ada berlaku reaction apa-apa dekat setiap zone tu. Macam apa yang saya belajar, confirmation adalah M1, M5, M15, maknanya daripada bawah ke atas, tapi direction daripada atas ke bawah. Itu saya tengok direction, tapi confirmation saya daripada bawah ke atas. So tengok dekat M15 dah buat engulf. So nak tak nak dia akan pergi juga dekat engulf M15. So kita tengok dia dah pergi, okay, tapi dia respect sikit, tapi dia naik juga. So bila dia naik, dia buat lagi engulf, so dia akan respect dekat engulf M15 juga tapi kalau kita boleh tengok dah kat H4, kalau H4 dah buat dah engulf juga, so kita kena hold je lah. Kita boleh ready untuk engulf, cari engulf sell lah, zone engulf sell pula dekat H4. Kalau tengok H4 lah, so dia respect, dia turun. Tapi bila dia turun sikit. Dekat lower time frame dia buat lagi cara nak buy. Kalau nak buy lagi, dia buat lagi RBS lagi, dia pecah lagi resistance. Kita tengok kat sini pula, dia bagi shadow, dia turun, tapi dia tak ada buat engulf, dia tak ada turun. Kat lower time frame adalah buat. Okay, so kat situ zone situ apa dia buat juga.
dia pecah resistance jadi support, kita buy lagi, kita hold lagi. So, sampai satu tahap dekat EF dekat M15 ni menandakan ada pertukaran arah lah dekat H4. So dia dah sampai dekat zon-zon penting ni, kita kena monitor lah. So dapat dia naik, dia respect, kita buy lagi, dia naik, dia respect, turun sikit, lepas tu kita buy lagi sampai satu tahap dia dah jatuh. Macam ni kita nak tahu dia jatuh? So sebabkan tadi EF tu lah menyebabkan dia naik, so kita hold lah sampaikan satu tahap dia ada EF engulfing fail. So bila dia engulfing fail lah, kita akan ready untuk sell pula. Saya juga menggunakan NDA Alif Awang. Kat situ ada zon-zon dia. Okey, baiklah. Seterusnya okay, saya padam ni dulu. Okey, seterusnya saya akan ini adalah favorite setup saya. Cikgu-cikgu saya yang dulu dia ajar saya silent effect saya. Dia cakap ni setup powerful lah kira. So disebabkan kenapa dia jatuh kat kiri ni, kita lihat kenapa dia bermula jatuh. Banyak dia bermula jatuh daripada kiri sebabkan ada engulfing fail dekat atas tu. So dia turun dekat situ. So kita kena monitor dekat zone ni. Maknanya dia tak adalah EF to EF, dia bermula lah. Apa yang saya faham lah daripada bermula, saya tak belajar bermula pun, tapi saya faham sikit lah. So engulfing fail dekat tepi, nak tahu dia respect ke tak dekat M15, dia akan buat sideway. Bila dia buat sideway dekat M lagi M1 ke M5 ke, kita cari confirmation untuk sell. Okay, sebagai contoh kita dah nampak dekat H4 dia reject zone engulfing fail. So itu confirmation kita yang pertama, confirmation awal. Seterusnya dekat zone ni kita perasan dekat zone ni kita perasan okey, saya tanda balik. Dekat zone ni kita perasan ada dia buat okey, dia respect. Sebab dia respect, so dia nak turun sideway, menandakan nak lemah. So sideway is our confirmation, apa yang saya belajar. So dekat M15 ni dia ada bagi sideway. So sideway dia dekat M15, sideway sub dekat zone situ. Dekat lower time frame saya akan cari untuk sell lah, cari SBR, support become resistant. So kita akan cari SBR dekat lower time frame. Kalau ada, saya terus entry. Sebab tu lah kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Sebab kadang-kadang dia respect zone M1, kadang-kadang dia respect zone higher time frame lagi. So itu bahaya dia. Itu saya nak mengkaji lagi, banyak ilmu bermula ni. So apa yang saya faham, ilmu yang paling mantul lah bagi saya, engulf apa yang berlaku dekat zone tu, dia akan pergi dekat engulf zone tu. Apa yang saya backtest lah. So sebagai contoh, kita tengok dekat M15 dia buat engulf cell. So bila dia buat engulf cell, nak dekat M15 tu juga exit dia, kita kena cari engulf cell juga kat kiri. So kita perasan dekat low time frame pun dia tak respect pun zone tu. Maknanya dia pecah lah zone tu. So dia tak respect. So ini zone M15, kita kena monitor. Kalau kat M1 juga, M1 dah berlaku engulf, so kita monitor dekat engulf M1 je lah. So sekarang kita pakai M15. Cara saya nak hold adalah okay, cara hold ni style saya, apa yang saya kaji, apa yang saya belajar. Okay, apa yang berlaku dekat sesuatu time frame tu, engulf apa yang berlaku satu time frame, dia akan pergi dekat engulf tu juga. So engulf to engulf, sebab price apa yang saya faham, dia bergerak daripada zone to zone. So engulf to engulf, dia tak sama ada SNR ataupun engulfing lah. So sekarang ni dia break engulf buy, sepatutnya kita nak buy. Dia tak ada bagi confirmation untuk buy. Dekat LTF tak ada pun bagi confirmation nak buy. Sebagai contoh RBS lah untuk buy, tapi tak ada. So dia turun lagi, dia buat engulf lagi, dia buat engulf sell lagi. So kat sini apa yang saya perasan, dia jatuh lagi lah. Dia jatuh, dia pecah pula zone situ, engulfing M15 yang besar. So dekat zone sini kita kena monitor dan tengok dekat LTF untuk sambung sell lagi. Tapi saya tak berani pun nak hold, nak sambung, nak re-entry ni. Okay, sampai itu saja. Sekian, terima kasih. Bye.